Mula bisnes tanpa modal. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekejap, saya nak share. Macam mana nak share? Alright. Saya dah live ke? Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Alright. Saya share video ni. Okey, pada yang menonton boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright. Video semua clear? Suara clear? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alright. So pagi ni saya nak buat topik khas lah. Mula bisnes tanpa modal. So yang ni actually saya nak jawab lah sebab semalam ada orang mesej, dia kata dia nak berniaga tapi tak pernah berniaga, tak tahu macam mana nak start. So saya share lah. Pagi tadi pun saya sempat buat nota. So live pagi ni mungkin panjang sikit lah. Alright, ada tak yang nak tahu macam mana nak mula bisnes tanpa modal? Tak payah modal pun, zaman sekarang ni boleh. So untuk pagi ni ada 3 bahagian yang saya nak share. Alright. So sebelum tu boleh tak bantu saya share video ni sebanyak mungkin. And then saya ada bagi link pada dekat video ni untuk masuk dalam satu group Telegram. So lepas you nak masuk tu you tengok balik. Kan? Alright. Siapa yang dah masuk, komen dah masuk. Lepas tu nanti you tengok balik video ni. Alright. Okay. Alright. So boleh tak share video ni? Share video ni sebanyak mungkin. Share video ni. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. So okay. Kita saya target kalau boleh mata tu 30 ke atas lah. Alright. Share lagi. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. So macam mana nak mula bisnes tanpa modal? Alright. So ya, saya ambil nota saya. Okay. Ada nota. So video ni mungkin panjang sikit. Mungkin panjang sikit. Mungkin sejam setengah lah. Sambil-sambil saya berjalan kan. Okay, you all ni nak tahu tak ni? Okay, so biasanya untuk part pertama saya senaraikan ada 2 halangan lah. Ada 2 halangan yang biasa orang hadapi lah untuk start bisnes. Halangan yang pertama adalah dia kata dia tak ada modal. So tak ada modal, solution dia adalah jadi dropship lah. Jadi dropship. Biasanya jadi dropship ni dia tak perlu modal. Kita tolong promote je, tapi dia ada cara dia lah. Alright. Lepas tu dia kata dia tak tahu nak mula. Dia tak pernah berniaga, tak tahu nak mula. So tak tahu tak apa, kita boleh belajar kan. Tu dia punya solution. Alright. So untuk part yang nombor 2, sebelum saya cerita macam mana nak start bla bla apa semua kan. So saya nak cerita dekat tuan-tuan macam mana saya bermula. Kan. Alright. So macam saya sebenarnya dulu saya kerja government tuan-tuan. Saya kerja dekat universiti. Saya bekerja sebagai tutor dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Tutor ni dia macam pensyarah lah. Saya tak boleh dapat title pensyarah sebab saya tidak ada PhD. So saya hanya masa tu saya baru habis master, belum konvo lagi. So bila dapat offer kerja, so saya ditawarkan jawatan sebagai tutor. Tapi bila saya masuk tu tahun 2000, saya start kerja 2005. 2006 tu saya
dah dapat saya punya master lah. So saya kena buat kerja macam pensyarah lah. Saya kena mengajar, saya kena buat research, saya kena buat program community kan. So kerja saya memang pensyarah lah, tapi jawatan saya tu tutor lah. Alright. Lepas tu so kalau nak ikutkan, saya ni sebenarnya masa saya belajar dekat universiti tuan-tuan, saya memang dah set lah kepala. Saya kalau boleh saya tak nak berniaga. Sebab pada saya berniaga tu susah. Berniaga tu susah dan tidak ada jaminan. Alright. Macam kalau kita kerja makan gaji kan, kalau kerja government, kok mana pun gaji tu tak ada kan, pencen tu tak ada. So saya punya pemikiran, baik makan gaji je kan. Tambah-tambah saya kerja government, apa nak pening kan. Tiap-tiap bulan confirm gaji masuk. Alright. So memang tidak ada cita-cita nak jadi usahawan. Alright. And then tapi nak dijadikan ceritanya kan, saya ni belajar je pandai. Alright, belajar je pandai tapi tidak pandai urus duit. Morning. Alright. So bila tak pandai urus duit ni, dia dua sebab je lah. Kira macam okey, gaji, kerja bagus, gaji okey, tapi duit tu manjang tak cukup. Tuan-tuan ada tak yang menghadapi masalah ni? Alright. So itu antara masalah saya yang hadapilah. So dua kesilapan lah yang saya buat masa saya bekerja makan gaji tu. Yang pertama adalah ni biasa kan, saya beli kereta di luar kemampuan. Alright. Yelah, dah kerja. Dulu dah penat-penat belajar. So bila dapat kerja, gaji pun dekat 2,000 masa tu. Seronok lah kan. Teringin lah nak beli kereta. Tengok kawan-kawan beli kereta, saya pun nak beli kereta. So sepatutnya masa tu saya boleh beli kereta, tapi saya beli kereta second hand je lah kan. Baru start kerja. Tapi sebabkan tidak ada ilmu kewangan, pergi beli kereta di luar kemampuan. Alright. So saya beli masa tu kereta Pro 2 Kenari 1000cc. Lepas tu dah lah kereta tu mahal. Lepas tu pergi beli pula kereta limited edition. Oh, memang canggih lah kan. Memang cantik lah. Siap dia ada dia punya skirt, sport rim semua. So limited edition, mahal lah kan. Sebab saya fikir baik aku beli kereta yang paling mahal, yang paling tinggi dia punya spek. Bila aku dah beli, nanti aku tak payah nak modify apa dah. Tak payah nak pasang sport rim, tak payah nak pasang body skirt semua kan. Semua kereta dah cantik dah. Kan? So itu mentaliti saya. So saya rasa ramai orang pun buat silap macam tu lah. Bukan saya seorang kan. Betul tak? Alright. Yang kedua, bila saya beli kereta tu di luar kemampuan, so maknanya duit gaji saya tu dah kira macam kereta tu installment dia lebih kurang RM600 sebulan. Lepas tu minyak setiap hari RM10. So sebulan dekat 300. 600 campur 300 dah 900. Lepas tu apa lagi? Maintenance tu bukannya tiap-tiap bulan lah, tapi 2 bulan sekali kena maintenance apa semua. Lepas tu setiap tahun kena bayar road tax insurance. Kereta baru, kereta mahal, road tax insurance pun mahal. So dekat situ saya kena spend dalam RM1,000, RM1,100. So gaji saya masa tu tak sampai pun RM2,000. So separuh duit gaji saya tu dah habis dekat kereta je. So bila duit gaji tu separuh tu hilang dekat kereta saja, apa yang berlaku, duit gaji tak cukup lah. Kan, duit gaji tu tak cukup lah. Betul tak? So bila duit gaji tak cukup tuan-tuan, apa lagi? Pakai kad kredit lah. Isi minyak pakai kad kredit, beli barang dapur pakai kad kredit, pergi balik bercuti pakai kad kredit kan. So saya masa saya start kerja tu, saya ada 2 kad kredit tuan-tuan. Saya ada Ion Bank dengan M-Bank. Ion Bank dah tak ada sekarang ni kan. Sekarang ni dia combine dengan Hong Leong kan. So
So saya guna kad kredit kan. Duit tak cukup guna kad kredit. Duit tak cukup guna kad kredit. Alright. Lama-lama kad kredit saya tu jadi penuh lah. Hutang tu full. Waalaikumsalam. Hutang tu jadi full kan. Satu kad kredit full, saya guna satu kad kredit. Kad kredit nombor 2 full, saya apply lagi kad kredit baru kan. Pakai. And then kad kredit yang dah full tu saya bayar minimum je. Bayar 5% kan. Apply lagi kad kredit nombor 3. Kad kredit nombor 3 pun full juga. Apply lagi kad kredit nombor 4. Kan. So habis nombor 3, pakai lagi nombor 4 kan. Lepas tu dah 4 kad kredit ni, saya dah tak berani kan. So dah bulan-bulan kena bayar kereta, lepas tu nak kena bayar kad kredit. Duit gaji tu dah memang dah kira bukannya parah hidung lah. dah kat dahi kan. Dapat gaji bayar hutang. So and then masa tu pun saya baru kahwin tuan-tuan. Alhamdulillah isteri saya pun kerja sama macam saya lah. Kerja dekat tempat yang sama, gaji kita orang pun lebih kurang je. Alright. So you orang ni dengar tak ni? Macam tak minat je nak dengar saya punya story ni kan. Cuba komen sikit. Saya duduk lah, senang sikit kan. Nak belajar ke tak ni? Ke tak nak, tak minat? Ke you dah ada bisnes? Sekejap, saya bagi stand dulu. Macam mana nak beli ni? Saya ingat tak. Okay. Alright. Saya ingat sikit. Sini sikit. Kenapa saya ingat tanah ni? Sini. Alright. Cuba komen sikit. Macam saya cakap seorang-seorang je kan. Betul ke ni? Ada ni. Oh ada. Alright. Okay, so saya harap you tak boring lah saya punya cerita ni kan. Okay, lepas tu bila kad kredit saya dah jadi 4, saya pun dah naik takut lah kan. And then apa yang saya buat, isteri saya pun tengok, suami dia pun hutang dah banyak, lepas tu kad kredit pun dah banyak. So tak apalah bang, biar dia pula yang apply kad kredit kan. So isteri saya pun apply kad kredit. So dia pun start daripada 1, belanja habis. Apply lagi kad kredit nombor 2, 3, 4. So masa tu saya ada kad kredit 4, isteri saya ada 4 kad kredit. Total hutang kad kredit tu 40,000 tuan-tuan. 40,000. So you bayangkan kalau saya punya hutang kad kredit tu memang pakai penuh kan, 40,000. And then every month kita kena bayar 5%. Dekat situ 40,000 kali dengan 5%. Maknanya sebulan saya kena bayar RM2,000 tau. RM2,000 untuk bayar kad kredit tu. Gaji masa tu saya lebih kurang 2,000, isteri saya 2,000. 2,000 tu dah habis bayar kad kredit. Bila lagi 2,000, 1,000 lebih tu dah habis bayar kereta, tinggal lagi tak sampai 1,000. Itulah duit nak makan, itulah duit nak bayar bil elektrik, bil air. Mana cukup tuan-tuan? Mana cukup? Alright. Itu yang apa yang berlaku dekat saya lah. Alright. So saya rasa benda ni ramai orang yang ngadap lah benda tu kan. Saya rasa bukannya masalah boros ke semua, cuma tidak ada ilmu, tidak pandai kan. Saya tak salahkan siapa-siapa, salah diri sendirilah kan. Okay. So ada tak sesiapa kat sini yang ada masalah kewangan kan? Ada masalah kewangan, dah kerja bagus-bagus, ada gaji tapi duit tak cukup. So macam mana nak selesai masalah tu? Okay. So masa tu pun saya tuan-tuan, saya tak ada ilmu, tidak ada mentor, tidak ada guru. So saya pun tercari-cari, macam mana aku nak selesai masalah aku ni kan. Dapat gaji, bayar tu, bayar ni, habis. Lepas tu malam-malam tak boleh nak tidur tuan-tuan. Sebab nak tunggu lagi gaji kan, Siapa yang pernah hadapi ataupun sedang hadapi masalah tu? You kerja, you ada gaji, tapi dapat gaji je, bayar tu bayar ni habis. Lepas tu tiap-tiap malam you tak boleh nak tidur. Fikir macam mana nak makan, macam mana nak belanja, duit dah tak ada dah. So siapa yang hadapi masalah tu? Dan nak tahu tak macam mana saya solve masalah tu? Alright. So sebelum tu saya nak tunjuk dekat you all lah. Saya ni
buku ni bukan saya nak jual tau, bukan nak jual, tapi saya nak tunjuk saya pernah tulis buku lah. So disebabkan masalah tu, saya ni suka mencari kenapa aku ni dah belajar tinggi tau, kerja pun dah bagus, kenapa hidup aku susah, apa silapnya kan. So saya tercari-cari kenapa saya jadi macam tu, betul tak? Kenapa ramai orang, kan banyak orang dia dah belajar tinggi, lepas tu kerja pun dah bagus, tapi hidup dia tak senang. Apa silap dia kan? Kat mana silap? So saya tercari-cari, and then that's why saya suka tulis buku lah kan. Buku saya, ni buku saya yang pertama, Rasa Senang Mendapat Pinjaman. Saya bukan nak promote buku tau, tapi saya nak cakap saya pernah tulis buku lah. Saya punya passion adalah tentang keusahawanan, macam mana nak jadi usahawan. So ini buku pertama saya. Ni buku kedua saya, Hijrah Menjadi Usahawan. Okay, Hijrah Menjadi Usahawan. Lepas tu ni buku ketiga saya, Blueprint Jutawan. So pasal bisnes saya memang passion lah. And then ini buku saya yang terbaru lah, Jom Mula Bisnes. Alright, so masa tu saya bengang lah, apa masalah aku ni kan. Belajar dah tinggi, kerja dah bagus, gaji pun dah okey, tapi kenapa aku tak ada duit? Kenapa tak cukup? Kat mana silap dia? And then saya tercari-cari macam mana aku nak solve masalah ni. Alright, so actually ada dua benda lah yang saya buat. Yang pertama adalah yalah, duit dah tak cukup kan. So macam mana nak solve masalah ni? Alright, yang pertama, saya memang tak minat berniaga tuan-tuan. Memang tak minat berniaga. Ayah saya pernah berniaga. Ayah saya ada bengkel. So saya tengok ayah saya berniaga ni macam hidup segan, mati tak nak kan. Mati tak mahu kan. Macam berniaga tu, orang datang, dia ada bengkel, orang datang repair motor, repair kereta. Lepas tu ada yang bayar-bayar, ada yang tak bayar apa semua. So saya tengok kehidupan kita orang ni memang struggle. Ayah saya ni, dia berniaga, dia ada bengkel motosikal, ada bengkel, orang boleh datang repair motor, boleh datang repair kereta. Ayah saya ni dia pandai. Lepas tu dia ada juga ladang sawit. So dia ada dua income. Tapi saya tengok kenapa dia hidup dia susah kan. Kenapa dia tak ada saving. So dekat situ saya rasa berniaga ni susah lah, biar aku tak berniaga, biar aku kerja makan gaji je. So at least ada income kan. Tapi bila saya dah makan gaji, susah juga kan. So dekat mana silapnya? And then bila saya duit dah tak cukup apa semua kan. So benda pertama yang saya fikir, untuk selesaikan masalah kewangan saya ni, mungkin aku kena bekerja lebih kuat lagi, work harder kan. So supaya saya boleh naik pangkat kan, naik pangkat apa semua, and then gaji saya naik, dan insyaAllah masalah saya selesai. Alright, so saya pun buatlah, macam saya kerja kat universiti, memang saya kerja gila all out. Sabtu Ahad pun saya kerja. Macam kalau saya ni pegawai kerajaan, kerja dekat universiti, saya buat OT saya tak dapat overtime. Tapi kalau saya macam pergi outstation, pergi buat kerja-kerja dekat luar kan, luar universiti, luar kampus, saya dapat allowance tuan-tuan. Saya dapat allowance lodging, allowance penginapan lah. Lepas tu allowance perjalanan, allowance makan tuan-tuan. So sekali saya pergi 1 hari 2 hari, dapatlah RM100 macam tu kan. So pada masa tu saya fikir the only way untuk selesaikan masalah kewangan saya adalah saya perlu bekerja lebih kuat lagi. So saya ada je aktiviti yang boleh travel, saya pergi. Masuk hutan ke, pergi ke bandar ke, pergi ke pedalaman ke, saya pergi. Sebab saya nak kejar allowance tu. Alright. So alhamdulillah lah, memanglah dapat allowance tu semua. Lepas balik daripada outstation tu, kita claim lah. Claim tu semua. Alright. Lepas tu, alright. So lepas daripada saya start bekerja tu, dia sebenarnya, saya ingat bila saya bekerja lebih kuat lagi, dia akan selesaikan masalah saya. Tapi benda tu tak selesai. Memanglah dapat duit apa semua, tapi dia mendatangkan masalah baru. Yalah, contoh kalau you bekerja dekat dalam satu agensi kan, dalam company ke, dalam government ke, kalau you ni poyo sangat kerja terlebih-lebih kan, so kawan-kawan you yang kerja biasa-biasa tu, dia terasa lah apa Wahid ni poyo je kerja lebih-lebih. So dia orang rasa, dia orang nampak macam dia orang ni tak bekerja. Kita ni
bekerja kuat lagi sebab saya nak kejar pangkat tu, nak naik, nak jadi apa, naik gaji apa semua, nak dapat segala apalah yang boleh. Sebab saya ingat kalau aku kerja kuat lagi, aku dapat naik gaji, duit aku banyak dan aku boleh selesaikan masalah kewangan aku. Tapi bila saya bekerja lebih kuat lagi, so dia mendatangkan cemburu lah kepada rakan sekerja. Bukan salah dia orang juga. So bila dia orang cemburu tu, dia mulalah cakap-cakap belakang, sampailah saya macam tiba-tiba ada fitnah, Wahid ni ada makan rasuah lah, tu lah, ni apa semua kan. So bila jadi cakap-cakap belakang, benda-benda yang negatif tu kan, so dia jadi macam saya dengan isi saya jadi macam tak happy lah kan. Tiba-tiba dalam meeting, ni Wahid makan rasuah, padahal aku tak makan pun rasuah. So dia start fitnah, kata-kata belakang kan, politik, pejabat apa semua. So benda tu membuatkan saya macam down lah kan. And then saya jadi macam, yelah, orang cakap kau macam-macam, padahal you tak buat pun benda tu. Cakap makan rasuah lah, tu lah apa semua kan. Padahal kita bekerja kuat tu untuk nak dapatkan duit ekstra, RM100-200 je. Tapi bila kita bekerja lebih kuat lagi, dia macam-macam masalah. Alright. So benda tu yang membuatkan saya jadi lemah semangat lah. Nak pergi kerja pun dah tak semangat. Kerja kuat-kuat kan jadi orang mengata pula kan, orang fitnah pula. Nanti bila dah timbul masa tu, saya pula dengan isi saya bergaduh pula kan. Waalaikumsalam. Alright. So bekerja lebih kuat lagi tu bukannya solution. Bukan solution, bukannya penyelesaian masalah. Dia tak selesai masalah. Alright. So apa lagi pilihan saya ada? Saya ni ada masalah kewangan ni. Kad kredit dah ada 8. Kereta lagi nak bayar, duit tak cukup. Saya buat kerja gila-gila dekat universiti, bukannya selesai masalah, tambah lagi masalah. Macam-macam lah, orang mengata apa semua. So jadi down lah. So apa lagi pilihan yang saya ada? Niaga tak minat tuan-tuan. Niaga tak minat. Tapi saya stres lah. Saya stres. Sampai bila aku nak hidup macam ni kan? Nak bagi duit kat mak ayah pun tak ada duit. Nak pergi ni tak boleh. Ni anak tak ada lagi. Kalau dah ada anak macam mana? Kan? So memang hidup saya stres. Tiap-tiap malam saya tak boleh tidur tuan-tuan. Tak boleh nak tidur. Macam mana aku nak buat ni kan? Kalau macam dapat gaji, bayar tu bayar ni, duit dalam poket tu ada RM100, nak belanja tak berani tuan-tuan. Sebab apa? Kalau saya belanja duit tu dah tak ada dah tuan-tuan. Memang struggle lah. Lepas tu bila you ada masalah kewangan, so you macam, dia jadi macam you senang bergaduh lah dengan isi you. You senang bergaduh. Sikit-sikit bergaduh kan. Biasanya masalah rumah tangga ni, salah satu punca dia adalah duit kan. Duit dah tak cukup apa semua. Tengok isteri you beli lebih sikit apa semua, you dah marah-marah apa semua. So bergaduh. So saya dulu, saya tak nafikan, masa saya mula-mula kahwin tu, masa kita orang ada masalah kewangan, memang kerap bergaduh. Tengok isteri saya beli dah benda, yelah perempuan kan, dia nak belilah juga benda tu. Tapi bila kita ni, kita dah lah duit tak cukup, bayar tu bayar ni apa semua. Lepas tu tengok isteri kita beli benda yang pada kita benda tu tak penting, pada dia benda tu as a reward kan. So marah kan, kenapa beli ni, kita duit tak cukup. So dah bergaduh apa semua kan. So memang tak happy lah. Memang tak happy. Memang sangat sedih. Memang sangat stres kehidupan masa tu lah. And then saya tahu ramai orang hadapi masalah tu. And then saya nak berkongsi macam mana saya keluar daripada masalah tu lah. Just share my experience lah kan. Bukannya nak menunjuk ke nak apa, just nak share. Sebab saya dulu pun bekerja makan gaji, saya tak minat berniaga. Saya memang tu. Tuan-tuan yang menonton ni, boleh tak share video ni? Share video ni sebanyak mungkin, supaya orang lain pun boleh belajar. Saya rasa ramai orang dekat luar sana yang hadapi masalah yang saya hadapi. Boleh tak share? Siapa yang dah share, komen dan share. Kita target kalau boleh view tu banyak lah kan. And then saya doakan siapa yang share, insya-Allah you jadi jutawan. Share video ni sebanyak mungkin. Cuba share. Alright. Siapa yang dah share, komen dan share. Kesian saya kan, kita berkongsi ilmu kan, tapi orang tak nak share. So kalau you share, insya-Allah lah. Sebab saya ni bukannya sembang kosong, saya berkongsi pengalaman. And then bila you share, at least you dapat bagi ilmu pada orang lain. Kan? Thank you pada yang share, thank you. Alright. So pada saya benda ni penting lah. Alright. Dan share, thank you. Share sebanyak mungkin. Saya rasa dekat luar sana ramai orang yang hadapi masa tu. Saya bukan nak bangga diri ke semua apa semua. Saya nak berkongsi my experience. Saya dulu makan gaji tuan-tuan. Saya kerja government. Saya tak minat berniaga. Tapi alhamdulillah lah,
saya alhamdulillah daripada saya tak tahu apa-apa, saya boleh banner bisnes tu sampailah boleh, alhamdulillah lah, boleh touch a million kan. Million. So tapi nak capai benda tu dia bukannya senang. Itu nak share ni. So saya harap you dapat belajar something lah kan. Sebab ramai orang mesej kan, saya nak berniaga tak tahu, tak ada modal bla bla semua. So dia bukannya tak ada modal, sebenarnya benda tu simple je. Semua orang banyak bagi alasan je. Alright. Thank you pada yang share. Okay, so bila saya dah cuba bekerja lebih kuat lagi, memang tak boleh nak selesai masalah kewangan saya. Apa lagi pilihan yang saya ada? So saya terpaksa berniaga, tuan-tuan. Saya terpaksa berniaga. Sebab kalau saya tak berniaga, of course lah saya punya rumah tangga hancur berkecai, bergaduh dengan isteri kan. Lepas tu hutang-hutang saya, hidup stres. Nak bagi duit kat ayah saya pun tak ada duit, nak tolong orang tak boleh. So saya terpaksa berniaga. Bukannya suka-suka berniaga, saya terpaksa berniaga. Alright. Tapi masa tu tuan-tuan, saya tak ada ilmu tuan-tuan. Saya memang tidak pernah belajar berniaga, tidak ada ilmu. And then nak belajar, saya duduk kat Sarawak tuan-tuan. Saya duduk kat Sarawak. Nak belajar kat mana? Masa tu tahun 2006 tuan-tuan. 2006. So 2006 masa tu rasanya belum ada lagi, tak banyak lah. Kalau kita nak belajar pasal bisnes ni, tak banyak lagi. Tak banyak orang nak mengajar. Facebook pun tak ada lagi masa tu. So saya pun struggle. Macam mana aku nak buat ni? Nak berniaga, nak belajar, tak ada orang nak ajar, tak tahu apa semua kan. So saya pun actually masa saya start tu, saya buat 9 jenis bisnes. Alright, Waalaikumsalam. Saya buat 9 jenis bisnes. Ya orang tahu saya buat kereta sewa, tapi sebenarnya sepanjang saya buat bisnes tu, sepanjang saya memulakan bisnes tu, saya ada buat 9 bisnes. Daripada 9 tu 8 lingkup. Satu je yang berjaya. 9 tu 8 lingkup. Sebab tak ada ilmu kan. Pilih bisnes yang salah apa semua kan. So daripada sini saya nak you belajar something lah. Alright. Sekejap. Saya nak edit post. Mungkin saya komen di sini. Okay. So far okay tak? Adakah you belajar something daripada ni? Waalaikumsalam. Okay. Apa bisnes yang saya pernah buat? Saya senaraikan lah, ada nota So nak tahu tak apa bisnes yang saya pernah buat? Dan mostly bisnes tu semua dah gone, dah melingkup lah. Orang ingat saya buat kereta sewa, sebenarnya banyak lagi bisnes yang saya buat. Semua tu melingkup lah. Dan bukannya melingkup, tambah lagi hutang saya. Sebab berniaga tidak ada ilmu. Alright, ada tak nak tahu bisnes-bisnes yang saya pernah buat? Cuba komen sikit. Alright. Komen lah sikit kan. Berapa orang dah share saya punya video ni? Baru 23 orang kan. Komen sikit. Alright. So bisnes yang pertama adalah saya pernah jual stiker tuan-tuan. Stiker macam masa saya nak start tu, abang saya nombor 2, dia ni tentera tau. Lepas tu dia pun ada buat bisnes. So dia jual stiker lah. Stiker macam stiker polis, stiker tentera, stiker bomber, stiker unit beruniform. So saya pun tak tahu nak berniaga apa. Saya pun contact dia lah. Saya tengok macam bisnes dia bagus je kan. So saya pun call, bang, aku nak tolong jual lah kau punya produk ni kan. So saya duduk kat Sarawak. So dekat Sarawak tu adalah beberapa camp tentera apa semua kan. So kalau saya ambil barang tu, and then saya jual, at least dapat lah kan. So abang saya pun okey lah. Dia pun hantar lah dia punya stok stiker semua. Tak silap saya dia hantar lebih kurang 7,000. Lepas tu saya tak bayar apa-apa. Saya just bayar kos penghantaran je, kos postage je. Masa tu kos postage dalam RM400 lah. Saya bayar lah. And then dia bagi stok tu, saya tak perlu ada apa-apa. Saya tidak perlu ada bayar apa-apa. So kalau saya dapat jual, saya bayar. Alright. So saya dapat lah barang tu. And then apa yang saya buat, saya macam abang saya dia bagi stiker tau. Stiker tu dalam bentuk. And then saya just buat katalog. Saya ambil gambar and then saya buat, saya masukkan dalam
Masa tu bukan website lah, masa tu saya buat blog. Saya pakai Blogspot, saya masukkan dalam tu, and then okay, and then saya buat jugalah katalog. Stiker-stiker tu saya beli file yang tu, and then saya tampal, and then bukan katalog lah, saya tampal dekat kertas. Lepas tu saya ambil gambar, saya kumpul susun, and then saya print, and then saya masukkan benda tu dalam katalog, dalam file kan. So masa tu internet pun tak berapa lagi. So apa yang saya buat adalah saya akan pergi dekat bandar-bandar, macam saya dekat Bintulu, Sarawak. So saya akan pergi dekat Sibu, saya carilah ada tak kedai-kedai yang menjahit pakaian unit beruniform. Sebab abang saya cakap, kalau kau nak jual, kau pergi dia cari kedai-kedai yang jual, yang menjahit pakaian polis, tentera apa semua kan. So you pergi situ, dia orang ni mesti akan beli. So saya pun pergi lah. Saya pergi Sibu, alhamdulillah ada satu kedai tu. Saya tunjuk dekat toke tu tengok, dia nak beli kan. So dia beli, dapatlah ni, untung lah sekali dia beli tu, untung dalam RM100. So saya pergi lagi dekat Kuching. Dekat Kuching ada dua kedai yang memang jahit pakaian unit beruniform. So bila saya jumpa dia punya toke tu tengok saya punya katalog, dia pun beli. So sekali saya pergi, dapatlah untung dalam RM100. So duit saya dapat tu saya bayar dekat saya punya abang, and then saya dapatlah untung kan. Alright, tu antara bisnes yang saya buat lah. Tapi bisnes tu tak lama sebab benda tu dia repeat order lambat. 3 bulan, 4 bulan barulah orang order kan. Lepas tu bila saya nampak bisnes tu dia macam repeat order tu rendah, so saya cuba mencari ada tak bisnes lain yang boleh generate duit hari-hari kan. So saya pun buat kereta sewa. Nanti saya cerita tentang kereta sewa lah. Lepas tu kereta sewa masa tu pun baru lagi, so dia tidak ada mendatangkan income yang banyak. So saya pun cuba cari apa lagi bisnes yang saya cuba buat. Kan. So saya ni silap lah, saya pergi buat saya buka JV, buka ladang sawit. Kan, buka ladang sawit, saya pinjam duit kawan saya. Lepas tu kita buka ladang sawit lah. So yang tu ladang sawit pun melingkup semua. Saya minta pinjam kat kawan saya tu dalam RM30,000 kot. RM30,000, lepas tu duit tu pun gone, ladang sawit pun gone. Tapi alhamdulillah saya dah bayar balik lah duit kawan saya tu kan. Lepas tu saya pernah jual seluar jean dengan JC tiruan. So saya pergi dekat Kuching, saya pergi dekat dia punya pasar apa semua tu, saya borong lah seluar jean apa semua kan. And then tengok lah JC beli borong, and then bawa balik Bintulu, jual dekat kawan-kawan kan. Lepas tu masa saya buat ladang sawit tu tuan-tuan, saya pernah beli excavator 2 biji. Dan excavator tu sebenarnya saya beli untuk saya buat ladang sawit. Tapi bila dah beli tu, excavator tu tersadai lah kan. So saya pun cari pekerja, buat bisnes sewa excavator. Tu pun melingkut juga. Lepas tu macam saya ni kahwin dengan isteri saya orang Sarawak. So isteri saya ni dia macam family dia tu banyak tanah tau, banyak tanah adat lah. So dia orang minta lah saya tolong bangunkan tanah adat dia orang tu, buat ladang sawit ke apa semua kan. So saya pun cuba jadi broker tanah adat. Tu pun sama juga, melingkup juga. Alright, melingkup juga. Alright, lepas tu apa lagi? Saya pernah buka kedai runcit tuan-tuan. Tapi kedai runcit kecil je lah. Saya macam isteri saya dia keluarkan modal dalam RM2,000. Dia beli barang-barang runcit, and then kita buka kedai runcit dekat rumah panjang. Saya ada kawan saya ni duduk kat rumah panjang. So dekat rumah panjang dia tu tak ada kedai. So saya cakap, why not aku buka kedai runcit dekat dia punya rumah panjang, and then dia tolong jagalah kan. So profit tu bagi dia sikit, saya ambil sikit lah. Tapi last kedai tu barang habis, duit entah ke mana kan. So lingkup, gone modal. And then saya pernah buka gerai minuman tuan-tuan. Saya pernah buka gerai minuman dekat tepi rumah. So saya ada satu stall tu orang dah buat, dia tinggal. So saya gunakan stall dia tu lah. And then saya jual air kelapa, saya jual air asam boy apa semua kan. So tak jadi kan. Alright, so and then saya pernah juga jual minyak pelincir tuan-tuan. Jual minyak pelincir. So
saya ada kawan seorang ni, dia ni supplier minyak pelincir. So dia minta saya jadi stokis lah. Stokis minyak pelincir dia punya brand. Brand ni Caviaga, tak tahulah ada lagi ke tidak. So saya nyari-nyari buat loan 500,000 tuan-tuan untuk jadi stokis minyak pelincir tu. Nasib baik saya tak buat. Kalau tidak, silap saya dah bankrupt lah sekarang ni. Sebab minyak tu saya tidak ada ilmu tau. Saya tidak ada ilmu. Dia cakap, oh minyak ni kalau you jadi stokis, you boleh supply dekat kilang, you boleh supply dekat taksi, you boleh supply bla bla apa semua kan. So dia suruh saya buat loan 500,000, and then dia akan hantar barang kat saya, and then saya tak payah nak buat apa-apa. Memang dah ada customer. Saya cuba pergi apply loan. Saya pergi bank nak apply loan. Nasib baiklah saya tak layak. Lepas tu saya cakap saya tak boleh lah. Dia kata tak apalah Wahid, kau beli je stok mana yang mampu. So dia bagi stok saya dalam 10,000, saya bayar lah 10,000 kan. Dan minyak tu rupanya susah nak jual tuan-tuan. Dia tolak tu. Saya ni stokis tau. Saya stokis. Kalau saya pergi kat kedai, minyak dekat kedai tu harga jual dekat customer lebih murah daripada minyak saya. Maknanya dia tolak harga saya tu harga mahal. Itulah masalah tidak ada. Tapi dia cakap lah minyak dia tu berkualiti lah semua kan. Orang bukan punya peduli pun berkualiti ke tidak. Orang pergi kedai, dia nak tukar minyak hitam, dia tukar je kan. So harga minyak saya tu dibandingkan dengan harga kedai, macam harga kedai tu dia tolak, dia jual dekat customer pun lebih murah daripada harga minyak saya ni. So macam mana saya nak jual? Saya nak tolak kat kedai pun tak nak ambil kan, sebab mahal. So dekat situ tersadarlah stok tu 10,000. Tapi nasib baik saya buat bisnes kereta sewa. Minyak tu saya gunakan untuk kereta saya. Right. Okay, lepas tu apa lagi? So total semua 9 bisnes yang saya buat tuan-tuan. 9 bisnes, betul lah 9 bisnes. Dan semua bisnes tu lingkup. Sebab apa tidak ada? Kenapa bisnes tu tutup? Saya ada senarai lah. Ada tak nak tahu apa sebab bisnes tu tak menjadi? Kenapa bisnes tu rugi? Okey, yang pertama ada bisnes yang saya buat tu dia repeat order tu rendah. Macam contohnya saya jual yang stiker tu kan, stiker uniform kan. Orang beli macam customer tu beli 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kan. So benda tu dia lambat. Repeat order tu rendah. Memang sedap sekali jual dapat untung RM100 kan, tapi 3 bulan sekali apa semua. So tak syok lah kan. Lepas tu nombor 2, apa, kenapa bisnes tu lingkup? Saya buat ladang sawit tuan-tuan. Ladang sawit ni kalau you buat, you dapat hasil 3 tahun lagi. So bisnes yang saya buat tu lambat, terlalu lambat beri pulangan. So kesilapan saya lah buat bisnes yang bagi return lambat. Saya rasa ramai orang buat mistake tu. Start bisnes yang apa, pulangan dia tu lambat. Masa tu tak ada ilmu tuan-tuan. Tak ada ilmu apa semua kan. Waalaikumsalam. Tuan terbaik, terima kasih. Alright. Apa lagi sebab? Okey, macam saya jual jersey, jual slow jean, fashion lah, pakaian. Saya jual pakaian. Pakaian ni tuan-tuan, kalau dia modal besar tuan-tuan, modal besar. Lepas tu macam you jual slow jean. Slow jean tu dia ada banyak design. Lepas tu satu design dia ada banyak size. So kalau you nak pergi ke fashion, memang modal RM10,000, RM20,000 tu tak cukup tuan-tuan. So kena modal besar. So saya silap pilih bisnes. Kalau saya nak jual pakaian boleh, tapi saya hanya fokus kepada satu design. Jangan fokus banyak-banyak design. Kalau macam dulu saya tak ada ilmu. Slow jean, yang orang yang supplier tu cakap, slow ni bagus, semua bagus. So saya pun beli. Satu design kena ada 12 set lah, 12 size. Kalau 10 design dah 120 size kan. And then satu design tu ada satu size kan. And then kita nak jual orang ni size ni, orang ni size ni, orang ni size ni. So tak sama kan. So jadi susah. So bisnes pakaian ni dia bukan tak boleh buat lah, tapi dia modal besar lah. Alright. Betul. ROI lambat. Salam tuan, hadir dan share. Thank you. Okay, apa lagi kesilapan saya? Macam saya buat excavator kan. Saya buat sewa excavator. Kenapa bisnes tu melingkup? Sebab selalu kena tipu. Macam orang nak sewa excavator kan. Okay, orang nak sewa excavator. Okay, dia cakap boleh tak buat land clearing. Dia nak bersihkan tanah dia kan. So kita pun setujulah dia punya bayaran apa semua. Okay, dia bayar separuh dulu. So saya pun dapat payment separuh, and then pergi buat kerja apa semua, dah siap apa semua. Lepas tu bila nak minta balance payment, memang owner tu lari ya. Memang
telefon tak angkat, mesej tak balas apa semua kan. Memang babai lah. So selalu kena tipu lah. Alright. Lepas tu ada juga macam ada customer ni, dia nak sewa excavator. Dia cakap, okay, you pergi hantar dulu excavator you, nanti sampai dekat sana baru dia bayar. Saya pun seronok lah dapat kan. So kita dah bagi harga semua, dia nak bayar. So saya pun sewa lori, angkut excavator, pekerja saya pun pergi hantar excavator sampai kat tanah tu. Mana payment? Dia kata, boleh tak you start dulu, nanti dia bayar, dia dekat ni lalala semua. Aku dengar macam tu, memang kalau aku proceed ni memang buat kerja free kan, memang dia takkan bayar. So banyak penipuan lah kat situ kan. So itu benda yang saya belajar lah. Alright. So apa lagi? Okay, macam saya jadi broker tanah adat ni kan. Tanah adat ni saya rasa sepanjang saya jadi broker tu, saya tak dapat apa-apa komisen, 1 sen pun. Sebab apa? Dia tanah adat ni banyak kerenah lah, banyak kerenah politik lah, nak kena jumpa tu lah, nak kena ni lah semua. So terlalu complicated. So saya buat benda yang susah tau. Fikir bodoh kat masa tu, pergi buat benda yang susah kan. Padahal ada benda yang senang, pergi buat benda yang susah kan. Masa tu ego kan, rasa dah pandai, tak nak pergi belajar, buat benda yang susah. Lepas tu apa lagi? Macam contoh, saya buka kedai runcit dekat Rumah Panjang kan. Barang habis, duit tak ada. Tak tahulah, kita bagi dekat orang yang salah apa semua kan. Orang tidak ada management apa semua. And then benda tu, orang tu pun tak terlatih. Okay, kita beli barang letak dekat kedai Rumah Panjang. Lepas tu dia jual. Duit tu dia campur. Dia sendiri, dia pun makan, anak-anak dia pun makan, dia pun makan. Duit tu tak disusun, dia tidak record. Lepas tu bila tanya barang habis, duit tak ada. Habis. So gone macam tu je. Okay, lepas tu nombor apa lagi? Macam saya buka gerai minuman kan. Masalah je, saya pun masa tu masih bekerja tuan-tuan. Masih bekerja kat universiti. So saya tak ada masa. So bila kita nak buka gerai minuman ni, nak kena ada pekerja apa semua. So susah nak cari pekerja. So saya ada ipar lah, saya suruh ada ipar saya tolong jual lah semua. Dia pun tak boleh nak konsisten. So sangat susah. Lepas tu apa lagi? Macam saya jadi stoki minyak pelincir. Sama juga, modal besar. Modal besar. Dan harga produk tu sebenarnya dia jual lagi mahal. So nasib baik saya buat bisnes kereta sewa. Dan stok minyak tu saya gunakan untuk kereta saya je. Kira lama jugalah nak habis stok tu kan. Alright. Okay, adakah you belajar something daripada ni? So saya nak cerita sikit. Daripada 9 bisnes yang saya buat tu, memang semua gone, semua lingkup, semua jahanam tuan-tuan. Ada satu je bisnes yang alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kan, daripada kereta sewa. So daripada situ, daripada 9 tu, salah satu dia adalah saya buat kereta sewa tuan-tuan. So saya nak cerita sikit macam mana saya develop bisnes kereta sewa. Tapi sebenarnya nak macam mana lah, kenapa saya buat banyak bisnes? Sebab masa tu tidak tahu, tidak fokus. Saya cuba-cuba je, cuba-cuba buat apa semua. And then daripada 9 tu, satu yang jumpa kan. Yang lain tu semua lingkup. Tapi you janganlah follow saya, janganlah pergi buat macam-macam bisnes. Sebab saya dulu tidak ada orang guide, tidak ada ilmu, tidak tahu macam mana nak mula. Saya try error je. So kesan dia adalah, saya ingat bila saya berniaga tu, dia boleh selesaikan masalah saya. Tapi bukannya selesai masalah, hutang saya bertambah tuan-tuan. Hutang saya bertambah kan. So dah lah aku duit tak cukup. Lepas tu berniaga melingkup, tambah lagi hutang apa semua. So memang stress. Tapi along the way tu adalah juga bisnes yang buat duit, bayar tu sikit, tapi very struggle tuan-tuan. Very struggle. And then tak tahulah Tuhan nak bantu saya buat kereta sewa kan. Alhamdulillah bisnes kereta sewa tu, sebenarnya bisnes kereta sewa tu yang selamatkan saya. So bisnes kereta sewa ni memang duit kecil-kecil kan, sewa RM5 apa semua. Tapi sebenarnya bisnes kereta sewa tu yang selamatkan saya. Alright. So saya cerita sikit lah macam mana saya start bisnes kereta sewa. Saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 tuan-tuan. 2006. Lepas tu dalam buku ni saya ada cerita. Buku ni pun dah tak banyak dah. Alright. So saya tunjuk lah. Saya bermula bisnes kereta sewa dengan 2 buah kereta ni tuan-tuan. Pro 2 kancil. Pro 2 kancil ni dengan kancil kuning ni.
So saya start, tak silap saya, bulan November. So permulaan tu, kenapa saya start bisnes kereta sewa? Satu, memanglah saya ada masalah kewangan. Yang kedua, saya nak bantu student saya. So dekat situ saya rasa benda betul adalah niat berniaga tu. Niat berniaga tu saya nak bantu student saya. Sebab student saya ni asyik pinjam kereta. So daripada dia pinjam kereta, baik aku sewakan, supaya dia orang ni dapat sewa, pergi beli barang apa semua, tak payah nak pergi jalan tengah-tengah malam. Sebab saya punya Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu tau, dia dalam tu dia ada ladang sawit, dia ada ladang getah, dia ada hutan. So kalau budak-budak ni pergi jalan, silap-silap kalau ular melintas, tak pasal-pasal kena batuk ular kan. So niat saya adalah nak bantu student saya lah. Sambil-sambil saya buat duit. Alright. Lepas tu saya start bisnes. Saya start bisnes 2006. Lepas tu masa tu saya start modal 3,000 tuan-tuan. Tuan boleh saja bisnes apa yang bagus di sekitar Sarawak, sebab saya akan pindah ke Mukah pada hujung bulan ni. Nanti saya cerita. Okey. So modal 3,000, saya beli 2 biji kereta. Lepas tu masa tu tahun 2006, Facebook pun tak ada lagi. Macam mana saya buat marketing? Ni very simple lah. Saya just print dekat kertas A4. Kertas A4 je ni kan, kertas A4. Saya tulis kereta sewa, nombor telefon. Saya tampal je dekat asrama kan. Tampal apa semua. So masa tu Facebook tak ada apa semua. Budak-budak ni apa saja dia akan tengok lah dekat papan kenyataan, dia nampak lah iklan kereta sewa. So kalau dia nak sewa kereta, dia akan masa tu dia orang mostly dia orang akan SMS lah. WhatsApp tak ada lagi. Dia WhatsApp, dia message dia kata nak sewa kereta. So saya pun bagilah sewa. Saya sewa sejam RM5, satu hari RM50. Alright. So sekejap saya minum sekejap. So alhamdulillah, student dia sewa kan, sewa. So macam saya punya marketing, sekejap minum. Saya punya marketing very simple. Saya permulaan ni saya tak minat berniaga. Lepas tu so, dia jadi macam pemasaran tu mulut ke mulut lah. So student bila dia dah sewa, dia akan cakap dekat kawan dia, Cik Wahid ada buat kereta sewa lah. Kalau nak sewa kereta, kau sewa kereta dengan dia. So student bila dia dah pakai saya punya servis kereta sewa, dia pun akan recommend. As long saya bagi servis yang bagus, harga pun tak adalah mahal, sejam RM5 kan. So pemasaran tu daripada mulut ke mulut. Alright. So saya start 2006. Lepas tu lama-lama saya punya servis ni start orang luar tahu. Sebab student ni kadang-kadang macam dia ada family dia datang Bintulu nak sewa kereta. Kadang-kadang dia ada kawan dia. So masa tu internet pun semua tak ada lagi. Kalau orang nak sewa kereta, dia akan tanyalah siapa yang pernah datang Bintulu, siapa yang pernah belajar kat Bintulu, macam mana nak sewa kereta. So macam customer saya ni, student saya ni, dia akan cakap lah, nak sewa kereta dengan Cik Wahid, sewa kereta. So dekat situ saya start dapat customer orang awam. So daripada orang awam tu saya start dapat sewa kereta dekat company. Saya sewakan dekat company. Alright. So so 2006 saya start dengan 2 buah kereta. 2007 saya start sewa kereta dekat orang awam. 2008 saya start sewa dekat company. 2009 tak silap saya kereta masa tu dah ada dekat 20 lah. Kereta 20, tapi bukan kereta tu saya beli semualah. Saya beli, family saya beli sikit apa semua. And then pajak kereta pun semua. So 2009 saya dah ada 20 biji kereta. So customer saya makin lama makin banyak. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. So bila duit kereta sewa tu dah banyak apa semua, saya start beli kereta lah. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 70 biji kereta tu bukan semua kereta saya. 30 je kereta saya sendiri, saya dengan wife saya. 40 biji lagi tu kereta family. Family saya, dia tengok saya punya bisnes okey, dia orang pun beli. Staff saya pun beli kan. And then saya pajak kat dia orang. Saya bayar bulan-bulan. And then saya bayar macam duit pajak lah kat dia orang kan. So 40 biji. So bila saya dah ada 70 biji kereta tu, alhamdulillah lah, customer saya banyak apa semua, saya punya sale pun banyak apa semua. And then daripada situlah saya start bayar saya punya hutang apa semua kan. And then alhamdulillah lah, kad kredit saya settle apa semua. So hutang-hutang yang teruk-teruk tu semua saya settle kan. Sampailah 2011 actually saya kena, masa tu saya sambung belajar tau. Lepas tu sepatutnya 2011 saya masuk balik kerja, bekerja balik lah. Tapi
macam saya dah tak ada hati lah nak kerja kat universiti kan, sebab macam tak happy kan. Lepas tu saya pun 2011 saya cakap saya berhenti kerja lah. Alright, so 2011 saya berhenti. Tapi sebelum saya berhenti kerja tu memang bisnes kereta sewa tu alhamdulillah dah okey. Dah okey apa semua, and then saya dah tak risau apa semua, and then saya berhenti kerja, and then saya start fokus kepada bisnes. Alright. And then daripada situlah customer saya makin lama makin ramai, and then saya start buka cawangan. Saya bermula dekat Bintulu. Lepas tu 2011 saya buka cawangan dekat Miri apa semua. Tapi saya buka cawangan tu bukannya saya pergi beli kereta, saya buka office. Tak, saya buat licensing. Dia macam franchise. So siapa yang nak start kereta sewa, saya ajar dia guna sistem saya, guna brand company saya, and then saya ambil sikit lah commission kan. So dapatlah duit kat situ kan. Alright. Lepas tu ya, saya minum. Terbaik. Alright, thank you pada menonton. Pada yang menonton ni, boleh tak share video ni? Alright. Ada 30 share je. Alright. Okay, siapa yang dah share, komen dan share. Okay, apa lagi? And then saya start open licensing. Siapa yang nak start, so daripada sistem licensing tu saya start expand lah business. Daripada Bintulu, kat Miri, lepas tu buka dekat Kuching, lepas tu buka dekat KL, lepas tu dekat KK, lepas tu dekat Penang, kat Johor apa semua. So dia sekejapan je tau. Setahun saya buka 9 cawangan. Sekejap. And then the best part adalah saya tidak keluar modal. Orang yang bagi modal kat saya, and then dia orang set up. Masa tu modal 3,000 je. Modal 3,000 je. Alright. So memang cepat gila lah saya punya bisnes tu berkembang kan. And then memang daripada tahun 2006 sampailah sekarang, saya masih lagi buat kereta sewa. Ni company saya, Go Greenmetric. Alright. GoGreenmetric.com. So company saya ada website. Ni website company saya, Go Greenmetric. Ni website company saya, Go Greenmetric. Okay, ni website company saya, GoGreenmetric.com. Alright, so tapi sekarang ni company saya dia lebih kepada platform je. So kita ada kereta. Lepas tu company saya pun ada apps, tuan-tuan. Mana apps company aku? Ni apps company saya, Go Greenmetric. Alright. So kita ada apps kita. Ada promosi tak sekarang ni? Oh, ada promosi. Ni apps company saya. Alright. And then sampailah bisnes kereta sewa memang alhamdulillah, memang saya daripada kosong, tak ada apa-apa, sampai kira macam saya touch my first million 2012 tuan-tuan. So 2012 tu sale kereta sewa tu kira cecah lah 1 juta sale, bukannya profit. So saya daripada saya start buat bisnes tu 2006, saya ambil masa 6 tahun untuk touch my first million. Tapi along the way tu banyak bisnes yang saya buat, melingkup kan. So saya capai 1 juta pertama dalam masa 6 tahun. Tu tak ada mentor, tidak ada ilmu. Saya hanya banyak membaca buku je tuan-tuan. Dekat Sarawak tak ada orang buat seminar tau. Tak ada orang seminar buat kelas semua, tak ada. So saya, apa yang saya boleh buat adalah saya pergi kedai buku, saya carilah apa saja buku bisnes, saya baca. Saya apply. And then kalau ada kursus-kursus bisnes apa, saya pergi je. So belajar 2006. So belajar. So daripada situlah saya develop bisnes apa semua. 2012 alhamdulillah saya touch my first million. Alright. Lepas tu 2013 dia punya sale tu, bila saya buat licensing, sale tu naik lah jadi 1.7 million. Lepas tu 2014 naik jadi 4 juta, 2019 naik 5 juta. Lepas tu 2016, 17, 18, 19 saya maintain lah dekat 5 juta. Dia takat 5 juta je. So dekat situ sebenarnya
bisnes ni setiap 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tu kita kena ubah kita punya business model. So kita tak boleh buat benda yang sama. Kalau kita duk buat benda yang sama, kita punya result tu sama. So macam saya terpaksa 2018 saya terpaksa ubah saya punya business model. Dulu saya duk beli kereta kan. Beli kereta, sewa kereta. Beli kereta, sewa kereta. Tapi bila kita nak expand apa semua, customer makin banyak apa semua, takat mana kita boleh beli kereta? Tak boleh. So saya start ubah business model, saya jual semua kereta, and then saya hanya fokus pada platform dan ada booking masuk, and then kita distribute lah dekat kita punya supplier. So that is, so company saya sekarang ni kita bukan lagi car rental, kita adalah platform kereta sewa. Okey, lepas tu sampailah 2020, bisnes kereta sewa dia down sebab PKP, Covid apa semua kan. And then saya nampak bisnes kereta sewa ni dia akan slow lah beberapa tahun. Selagi pelancong, selagi kita tak jumpa COVID-19 ni, bisnes kereta sewa akan slow. Sebab saya banyak bergantung kepada pelancong. Domestik ada juga, tapi sekarang ni pun dekat dalam Malaysia ni ada banyak orang buat kereta sewa. So kita compete. Dulu kek tu besar tuan-tuan, kek tu besar. Sekarang ni kek tu dah kecil, semua orang berebut kek yang sama kan. So dia jadi fight lah kan. Dia jadi fight. Boleh ada, tapi dia jadi fight. Alright. So siapa yang boleh offer murah-murah, memang dia menang lah kan. So macam saya banyak main customer foreigner, pelancong semua kan. Tapi pelancong pun tak boleh nak datang. So mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi baru benda ni pulih lah. So along the way tu, takkan saya nak duduk tunggu je kan. So memang kereta sewa tak payah nak cerita lah, memang akan slow down. So saya pun start fikir apa benda yang aku boleh buat. So dekat situ saya nampak saya tak pernah buat bisnes lain, tapi yang paling senang adalah jual produk. Dan saya tak nak buat produk, saya just cari je apa-apa siapa-siapa punya produk, tolong jualkan. Alright. So dekat situ bermulalah saya punya journey lah. Saya jual produk orang. Saya start 2000 bulan 3, bulan Mac. Masa PKP baru start kan. So saya tak ada pengalaman jual produk, and then saya pun first kali saya tak pegang produk, saya tak pegang apa-apa produk, tak pegang stok, saya just jadi agent je. Saya tolong jual produk orang je. So saya bermula dengan jual hand sanitizer. Lepas tu saya tambah jual popcorn lah, jual ni bla bla. Sampailah bulan 5, ada kawan saya ni dia ada produk, dia baru siap je produk ni, rendang daging dendeng perak ni. So dia cakap dia minta saya tolong jual lah. So saya pun boleh jual. Dan saya buat sistem stoki dengan ejen. Ada stokis, ejen, dropship kan. So saya buat benda ni. So alhamdulillah daripada produk ni, bulan pertama, bulan 5 tu pun saya start hujung bulan, saya dapat buat sale dalam 30,000 lah. 30,000. Lepas tu bulan kedua saya dapat buat sale dalam 150,000. Tapi saya buat sale tu bukannya saya jual satu-satu tau. Saya rekrut pengedar, saya rekrut stokis, saya rekrut ejen. Sebab produk ni dia baru lancar bulan 5. So macam mana saya nak cepat adalah saya jual B2B. Saya membina saya punya pengedar. Alright. So and then pengedar saya tu dia buka lah. Dia orang kalau dia jadi stokis, dia boleh rekrut ejen, dia boleh rekrut dropship semua kan. So sekarang ni banyaklah orang yang mesej semua nak jadi ejen semua. Tapi ada yang tak ada modal. So dia orang tanya, macam mana kalau dia tak ada modal apa semua, dia tak ada modal nak jadi stokis, tak ada modal nak jadi ejen apa semua. So dia nak bermula tanpa modal. So kalau you nak bermula tanpa modal, jadi dropship lah. Tapi kenapa saya cerita yang sebelum-sebelum ni, saya nak relate macam mana saya bermula daripada saya tak minat bisnes, yang tak tahu apa semua, and then saya boleh touch my first million sampai 5 juta. Ini yang saya nak share. Alright. So masuklah topik yang ketiga, mula bisnes tanpa modal. Alright. Okay, ada tak nak tahu macam mana you nak mula bisnes tanpa modal? Tapi saya bukan nak cerita pasal teknikal apa semua. Ni based on pengalaman saya lah. Alright. Ada tak nak tahu? You all ni dengar tak saya punya live ni? Masing-masing kusyuk lah. Cuba komen sikit. Kau dah 8.30 sejam. So ada 3 benda lah. Ada 3 benda yang you kena start, yang you kena buat kalau you nak mula bisnes. Bukannya pasal marketing ke semua. Benda ni penting yang ramai orang terlepas
pandang lah, tuan boleh ajar tak untuk rekrut stokis, agent dengan dropship hip? Buat AB live lah tuan. Buat AB live. Buat je saya hari-hari AB live. Tapi AB live jangan buat sekali, buat every day 3 bulan non-stop. Right. So mula bisnes tanpa modal macam mana? Okey. Yang ni based on apa yang saya belajar, pengalaman saya. Yang pertama sekali adalah sebelum kita bermula, dia daripada awal tu kena betul. Kita kena kira lapangkan pintu rezeki. Kita nak bagi pintu rezeki tu kira terbuka. So dia bukannya marketing ke semua, tak. Dia first kali adalah macam mana kita, apa saja kita nak start, kita make sure semua tu clear. Semua clear. Alright. Yang pertama adalah bila kita nak berniaga ni, dia main dengan rezeki tuan-tuan. Bila kita nak berniaga, kita kena, hubungan kita dengan Allah tu kena betul lah. Hubungan kita yang memberi rezeki tu kena betul. Right. So kalau kita ada salah, ni bukannya nasihat dekat you, ni nasihat kat saya juga. Saya pun bukan sempurna, saya pun tak baik. So my advice adalah, kalau boleh kita minta ampun dulu, kita taubat dengan Allah apa semua kan. So sebab dia yang bagi rezeki. Kalau hubungan kita tu dengan Allah tu tak betul, dengan Tuhan kita tak betul, so dia macam tersekat lah. So the first kali adalah kita betulkan dulu hubungan kita dengan Allah kan. So and then you niatkan apa saja yang you buat ni bukan untuk diri you. Apa saja yang you buat ni untuk Allah, untuk agama, untuk Tuhan kita kan. So bila you buat ni untuk berniaga kerana Allah kan, so dia macam, dia akan bagi bantuan tu yang tak disangka-sangka. Kan? Kalau kita berniaga ni sebab Allah, dia akan bagi bantuan tu yang kita tak terfikir. Dia hantarlah macam-macam. Dia hantar kawan-kawan yang baik, dia hantar guru yang bagus, dia hantar idea kan. So yang penting sekali adalah kita betulkan kita dengan dia. Kan? Kalau kita salah, kita jahat, tak solat apa semua, kalau boleh betulkan dulu benda tu. Alright. Okay, yang kedua, kalau you ada mak bapak kan, you ada mak bapak, so you betulkan connection dengan mak bapak dululah. Kalau you ada gaduh apa semua, minta maaf, minta ampun dengan dia orang. So minta dia orang ni restu. Minta dia restu. Sebab kalau kita connection tu dengan Allah tu dah betul, tapi dengan mak bapak kita tak betul kan, so benda tu macam penyekat jugalah rezeki kan. So saya pun belajar benda tu daripada tahun 2014. So saya mak bapak dah tak ada dah, tapi mak mentua ada, bapak mentua ada. So memang saya minta maaf, minta ampun. So kalau kita ada mak bapak lagi, kita minta ampun, minta maaf. Kalau kita dah tak ada, kita doakan dia orang supaya dia orang ni dimasukkan syurga kan, ampunkan dosa dia orang. So kita sedekah kat dia orang apa semua kan. So kita kena betulkan hubungan kita dengan mak bapak. Lepas tu kalau macam you ada suami isteri, you ada pasangan, so you kena align. You kena align. So kalau you adalah suami, you kena bagi isteri you faham lah you nak berniaga kan. Kadang-kadang kalau suami isteri tu dia tak align, suami dia nak berniaga, lepas tu bila suami dia asyik jawab WhatsApp, si isteri dia pula, ni main perempuan lain lah ni, ni mesti ada skandal. Sebab tidak align, tidak ada restu, tidak ada persetujuan. So you kena minta kebenaran, beritahu dekat pasangan, saya nak berniaga ni. So nanti orang mesej saya apa semua, you jangan salah anggap pula kan. Saya bukannya perempuan lain, saya nak berniaga, nak cari duit, nak cari nafkah kan. So pasangan kita tu biarlah masing-masing restu, masing-masing faham kan. Kalau you adalah isteri, pernah tak you minta restu suami you nak berniaga kan. So minta restu, minta izin dekat suami kan, supaya suami tu restu. Tak adalah bila you berniaga, you layan WhatsApp apa semua, dan suami you ingat you main lelaki lain kan. Tak. So mesti align. Kalau benda tu you tak settle, you berniaga macam mana pun benda tu struggle. Alright. Apa lagi? And then kalau you ada pernah buat salah dengan orang, you contact orang tu, you minta maaf kan, minta maaf kat dia. So minta dia, kalau yalah kita ni manusia kan, selalu buat salah. You fikir balik, kalau you ada buat salah apa semua, you minta maaf dengan dia. Minta maaf dengan dia kan. And then kalau ada orang yang
pernah buat salah dengan you ampunkan dia, you maafkan dia. Sebab benda tu yang akan blocking. Kalau you berdendam, rezeki tu dia akan tersekat. Itu yang saya belajar tuan-tuan. Bukan saya tak pandai, ini yang saya belajar. So you first kali sebelum you start tu, you kena clear dulu hubungan you dengan Allah, hubungan you dengan mak bapak, hubungan you dengan pasangan, hubungan you dengan orang lain. Kalau ada buat salah apa semua, minta maaf. And then kalau ada orang buat salah dengan you berdendam dengan dia, you buang dia tu, you ampunkan dia, you maafkan dia. So biar benda tu clear. So bila benda tu clear, insya-Allah rezeki tu dia akan start masuk. Okay. Alright. Lepas tu nombor 2, so barulah kita bercakap pasal start business. So kalau you nak berniaga, tak ada modal apa semua, so my suggestion adalah you start dengan dropship tuan-tuan. You jadi ejen. You jangan buat macam saya, pergi buka ladang sawit, pergi beli beli excavator, pergi buka kedai runcit, pergi buka kedai gerai minuman, jual stiker. Kereta sewa pun saya tak galakkan sangat lah, sebab kereta sewa ni lambat tuan-tuan. Kereta sewa saya tak galakkan sangat. Zaman saya dulu boleh, tak ramai orang buat. Sekarang ni berlambak dah orang buat. So kereta sewa ni benda yang lambat. 10 tahun dulu kalau you buat okey. Sekarang ni kalau you buat bukannya masa lah. Bukannya masanya. Saya tak recommend lah kalau you nak pakai sewa. Kalau tahun 2006 dulu, competition pun tak banyak apa semua. So tak ada masalah. Tapi sekarang ni dengan Facebooknya, dengan websitenya, dengan company, dengan pesaing pun semua berlambak. Terlalu banyak persaingan. So kalau you nak start, pada saya you dah terlewat. Sekarang ni adalah business social commerce. Right. So you bermula sebagai, kalau you tak ada modal, you start dengan dropship je. Jadi ejen. Alright. Tapi my advice adalah, kalau you nak jadi dropship, you cari owner tu yang ada cari owner tu yang ada pengalaman. You nak jadi dropship, you carilah yang you nak bernaung dekat orang tu dah ada pengalaman berniaga. You janganlah pergi jadi dropship dekat orang yang tidak ada pengalaman berniaga. Dia pun sendiri pun struggle pun semua. So susah. Kan? So you belajar dengan dia. So saya nak cerita pasal pengalaman tu, yang saya bawa buku tu. Ni saya bawa buku saya ni. Saya bukannya berniaga kosong lah. Saya tulis buku. Mana ada orang berniaga tulis buku? Ni buku saya tulis. So sebab saya ni pensyarah dulu. Saya suka mengajar. Saya minat mengajar. Passion saya mengajar tu ada. Sebab tu saya pandai menulis lah. Saya boleh menulis. Tapi saya suka menulis tentang keusahawanan. And then saya pun heran, kenapa aku susah? Aku dah belajar tinggi dulu kan, kenapa hidup aku susah? So saya mencari-cari. So saya banyak buku, saya banyak pergi kelas, saya banyak baca buku, saya banyak mentor lah saya belajar. So saya jumpalah formula dia kan. Alright. So ni buku saya. So nak cerita, kalau you nak jadi dropship, you carilah you belajar dengan orang yang ada pengalaman. So saya, tak ramai orang berniaga boleh tulis buku tuan-tuan. Kan? So saya ada pengalaman. InsyaAllah saya boleh ajar. Alright. Based on apa yang saya tahulah. Lepas tu you cari owner tu yang dia sendiri ada mentor. You cari owner tu, founder tu yang dia sendiri pun ada guru dia. Kalau you pergi belajar, you jadi dropship dekat orang owner yang dia sendiri pun tak ada mentor, itu nanti problem. Sebab dia pun tak tahu nak ajar you apa kan. So macam saya, kenapa saya pakai tag ni? Kenapa saya pakai tag ni, titanium? Saya adalah titanium Dr. Aizan Osman. Alright. So saya ada mentor. Mentor saya adalah Dr. Aizan Osman. So insyaAllah lah saya boleh ajar you. Saya ada mentor saya. Mentor saya akan ketuk saya. Every week, every day dia akan monitor saya. Sebab saya anak murid dia. Alright. You cari owner, founder yang ada mentor. Kalau founder itu dia pun tak ada guru, so bahaya. Alright, apa lagi? Okay, you cari owner ataupun founder tu yang dia sendiri pun dah berjaya. Dia sendiri pun dah touch million. Saya memang dah touch my first million 2012. And then saya konsisten sampai saya konsisten 5 million kan. Tapi bila PKP ni, jangan cerita lah, saya promote macam mana pun memang takkan perginya. Pelancongan memang takkan pergi. So tapi saya sebab ada mentor, ada ilmu apa semua, saya terus boleh tukar. Alright. So you cari owner yang dia pun dah berjaya, yang dia sendiri pun dah jutawan. You cari tu. Alright. And then you cari founder ataupun owner tu yang dia sendiri pun dah bantu
orang lain berjaya. Dia dah bantu, dia dah ajar orang, orang tu pun buat duit. Kan. So macam saya nak cerita, saya start business ni daripada 2000, saya jual produk ni, tuan-tuan. Actually kalau betul-betulnya bulan 5, tuan-tuan. Bulan 5 tu pun hujung bulan. Bulan 6, bulan 7 tu kira baru kita capture kita punya sale lah. Sale saya punya agent. So nak tunjuk dekat tuan-tuan, dalam masa sekejap ni mana? Okey. Saya tunjuk sale sebab saya punya agent, saya monitor tau dia punya sale. Sekejap. Alright. So ni bulan 6 tau, bulan top 10 Jun 2020. So saya punya agent yang paling tinggi sekali, kita orang baru start tau. Agent paling tinggi 15,000 tuan-tuan. 15,000 dia punya sale. Alright. So bukan senang tau you nak ajar orang boleh buat 15,000. Dia dah pernah berniaga tapi tidak ada ilmu. So saya ajar dia, kita start jual produk ni dengan testimonial tak ada, semua tak ada apa semua, dia boleh buat 15,000 dalam masa 1 bulan pertama. Ni orang pertama lah. Lepas tu yang ni lagi Puan Sabariah ni. Ni lagi, dia ni kerja government tuan-tuan. Tahun depan nak pencen. Tak pernah berniaga, saya ajar dia. Bulan pertama dia boleh buat 11,000. So saya bukan sembang kosong, saya memang boleh mengajar orang. Tu saya punya kepakaran. Ini sama juga. Tuan Kamal. Nombor 2. Tuan Kamal ni. Tuan Kamal ni dia engineer tau, engineer Asia. Baru ni masa PKP dia kena buang kerja. Saya ajar dia from zero dia boleh buat sale 8,000 tuan-tuan. Sale. So macam agent saya ni, kalau dia jadi agent, minimum dia punya profit 20%. Sebab dia jual dekat downline dia jual kat customer. So campur-campur paling sikit 20% lah dia punya profit. Alright. Ni sama juga. Puan Noridah ni, dia ni baru bersara 8 bulan. Tak tahu nak buat apa kan. So dia join saya jadi stokis. So sale pertama dia adalah 7,800. Macam mana you nak ajar orang yang tidak pernah berniaga dan boleh buat sale 4 angka, 5 angka. 4 angka kan. So yang ni sama juga Cikgu Azrina. Bulan pertama dia dapat 4,000 lebih. Kan. Lepas tu siapa lagi? Ni Puan Maziza. Ni pun kerja government juga, dekat Ipoh. 3,000 lebih buat sale. Ini Tuan Saiful, kerja government juga ni. 2,900 kat Kelantan. Ini Tuan Zulfikri, ni memang betul-betul berniaga. 2,700. Alright. Tu bulan pertama. Bulan kedua, ni bulan lepas tuan-tuan. Bulan lepas, yang Tengku Nesh ni, dia dapat buat sale 19,000. Okey, bulan kedua, Puan Sabariah 13,000. Dia dah naik dah. Itu 11,000 kan. Ni Cikgu Azrina, itu 4,000, dah naik jadi 10,000. Right. So Puan Noridah ni dia turun sikit, 6,000 lebih. Itu 7,000 lebih kan. Ni Roslia, orang baru ni, cikgu juga ni, 5,700. Tu Tuan Najib. Tuan Najib ni itu 8,000 dia drop. Sebab itu kita tak ada stok. Ni Robi 3,900, orang Sabah. Okey. Puan Jun ni 3,000 lebih, orang baru. Tuan Yaakob 2,900. Right. So bukan nak menunjuk, tapi kalau you nak belajar, you belajar dengan orang yang boleh mengajar, yang dia sendiri pun ada student yang ada result. So alright. Apa lagi ya? Saya punya nota. Okey, nombor 3, kalau you nak mula bisnes tanpa modal ni, saya tak cerita pasal teknikal marketing semua. Nanti kalau you nak belajar, nanti saya bagi link. You boleh masuk dalam saya punya group. Kalau you ada soalan semua, saya bagi link Telegram. Alright. So nombor 3 adalah, kalau you nak start, you make sure you duduk dalam circle yang positif. You duduk dalam satu group lah kan. Sebab dulu saya masa berniaga, saya tak ada circle tuan-tuan. Saya tidak ada kawan. Kawan saya masa tu isi saya je. You nak berkawan dengan siapa? Dulu you kerja makan gaji. You tanya kawan-kawan you, semua negatif. Saya cakap aku nak berniaga lah. Tak boleh lah berniaga, susah lah, rugi lah, untung sikit lah apa semua. So kalau you duduk dalam circle-circle yang tidak support you, so you akan down. So apa yang you kena buat adalah, kalau you nak start business,
tak ada modal, you jadi dropship, you cari mentor yang memang proven. Lepas tu you kena duduk dalam circle dia. You kena duduk dalam circle yang positif, yang support you. Alright. So macam saya pun, kita ada group kita kan. Kita ada group kita, you boleh join saya punya group. Tapi you nak jadi dropship pun tak apa. Kalau ada soalan boleh tanya. So nanti ya saya panas pun saya. Alright. So kalau you nak join, you join je group Telegram saya tu. Free je. Tapi yang group tu kalau ada soalan ke tentang bisnes apa semua, you boleh masuk je. Tapi jangan iklan lah. Alright. Okay, sekarang ni dalam group tu ada dalam 400 lebih lah. So you masuk dalam circle lah. You mesti ada circle. So you masuk je dalam group tu. Kalau you ada soalan ke apa semua kan, tak faham apa semua, you boleh tanya. InsyaAllah saya boleh tolong jawab. Okay. You masuk. So dah ada. You masuk dalam tu. Alright. Siapa yang dah masuk, kamu yang dah masuk. Alright. And then sekarang ni ada lebih 400 lebih. Alright. Ramai juga dalam tu. And then so far you ada soalan tak? Tadi ada orang tanya soalan tau. Nak tahu jadi ejen, tak apa. Tuan boleh ajar rekrut stokis, ejen dan dropship. Oh, dropship. Dan masuk. Syahri Arif kan, dia tanya macam mana nak rekrut. Saya pun tak ada pengalaman tuan-tuan, tapi apa yang saya buat adalah saya ada produk. Masa saya mula dulu, you kena ada produk. You kena ada produk yang bagus. Alright. Okay, so macam mana nak rekrut adalah you jangan jual produk, you jual peluang. So kalau orang nak jadi ejen you, apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Kan? Macam saya, siapa yang jadi ejen saya ni, siapa yang jadi saya punya ejen, saya nak dia capai 4 benda. Alright. Yang pertama adalah saya nak semua ejen saya ni dia capai kebebasan kewangan. Dia ada kebebasan kewangan tu bukannya kaya jutawan, tak. Dia tidak risau pasal duit. Macam saya dulu tidak ada kebebasan kewangan tuan-tuan. Hari-hari risau pasal duit. Memanglah dapat duit gaji kan. Alright. Tuan jadi je dropship saya tuan. Jadi je dropship kat Mukah kan. Day factor kan. You jadi je ejen. You jual produk ni. Saya punya dekat Sarawak masih belum lagi. Masih belum banyak lagi ejen. You jadi kita punya dropship kan. You tak payah nak pergi buka ladang sawit, tak payah nak buat kereta sewa, tak payah buat benda yang susah. Jadi ejen je. Kalau you tak nak jadi ejen saya, you jadi ejen dan siapa-siapa kan. Tapi untuk you pilih tu, you cari founder dia tu, owner dia tu mesti ada pengalaman. Alright. Adakah saya menjawab soalan D factor? So tadi yang pasal stokis ejen kan. So you kena ada produk. Macam saya mula dulu, you jangan jual produk, you jual impian. You jual peluang. So macam saya nak siapa yang jadi saya punya, tak kisahlah dropship ke, ejen ke, stokis ke apa semua, saya nak saya punya diorang ni, yang pertama dia capai kebebasan kewangan. Bukannya jutawan apa semua, tapi dia tidak risau tentang duit. So hari-hari duit ada. Hari ni dia dapat RM10, RM20, RM30. Tak guna kalau you ada dalam poket RM100 tapi you tak berani nak belanja. Macam saya dulu, duit dalam bank ada RM100, nak belanja tak berani. Sebab apa? Kalau saya belanja, duit dah habis. Tak ada duit, tidak ada kebebasan kewangan. Tapi kalau you berniaga, kalau you duit ada dalam RM10, you belanja habis pun tak apa. Sebab apa? Nanti you dapat lagi RM10, RM20, RM10, RM20, RM30. So you ada kebebasan kewangan. You duit tu tak putus. Alright, itu yang saya nak saya punya ejen dapat. Yang kedua, saya nak dia ada kebebasan masa. Bila you berniaga kan, katakanlah you macam saya dulu start bekerja. So tidak ada kebebasan masa. Pagi pukul 8, pukul 5 kena kerja apa semua. Lepas tu kalau nak cuti tak boleh suka-suka hati cuti kan. So kena tidak bebas. Tapi bila saya berhenti kerja, saya ada kebebasan masa. Saya nak kerja, saya kerja lah. Saya tak larat, saya penat, saya nak cuti, saya cuti lah. So you ada kebebasan. Saya nak saya punya ejen dia ada kebebasan tu. Dia freedom. Masa tu yang paling mahal tuan-tuan. Duit boleh cari, masa tu kita tak boleh nak cari. Masa tu
kalau dah berlalu, dah tak boleh ambil balik. Duit hilang boleh cari tuan. Masa dah hilang dah tak boleh nak cari. So masa tu sangat mahal tuan-tuan. So macam saya, alhamdulillah lah, saya saya berhenti kerja 2011 kan. 2011, saya lahir tahun 1979, 2011 tolak 1979. Saya berhenti kerja umur saya 32 tuan-tuan. So saya tak adalah kaya mana tapi saya ada kebebasan masa. Saya memang sangat syukur gila lah. Saya boleh travel, saya boleh spend masa dengan wife saya boleh spend masa dengan anak saya. Anak saya tak pernah hantar pergi nursery tau. Saya tak pernah ajar. Saya tak pernah pergi hantar orang jaga. Anak saya memang saya jaga sendiri. Tu yang dia jadi manja tu. Dia tak berasa seronok. Saya nak tengok anak saya membesar. Takut lah sekarang ni kan, kita hantar anak kita, orang buat kat anak kita, kita tak tahu kan. So you ada kebebasan masa. Macam saya hanya bekerja bila saya nak kerja. Kalau saya tak larat, saya penat, saya tak kerja. And then tak kisahlah, saya malam pun saya kerja kan. Kalau saya nak kerja, saya kerja. So saya nak saya punya ejen dia ada kebebasan masa. Yang ketiga, saya nak ejen saya ni dia ada kebebasan membuat pilihan. So dia nak makan apa ke, dia nak pergi mana ke, dia nak apa saja yang dia buat, dia boleh. Macam saya kan, bila you bekerja makan gaji, you tidak ada pilihan, you tidak ada kebebasan membuat pilihan. Contoh macam baru ni raya haji kan. So boleh ke you minta cuti di luar pada cuti raya haji? Of course lah, you tak boleh kan. So kalau you berniaga macam saya, kalau time raya, time orang bercuti, memang saya takkan bercuti lah. Sebab apa? Kalau aku bercuti time tu lah aku stres kan. Nak jalan jamnya, hotelnya susah, barang pun ni, nak makan pun berebut semua. So kita bercuti tu nak enjoy. Sekarang ni bukannya bercuti nak enjoy, jadi stres lagi. So saya hanya akan bercuti bila orang lain bekerja. So macam orang lain sibuk kerja semua, baru masa tu lah saya pergi bercuti. So saya nak saya punya ejen dia ada kebebasan membuat pilihan. Dia nak buat apa dia suka. Alright. Okay. Nombor seterusnya adalah saya nak dia ni ada kebebasan membuat kebajikan. So macam sampai satu tahap dia nak sedekah ke, dia nak contribute ke, dia nak bayar zakat ke, dia ada bebas berapa dia nak bagi apa semua. So saya nak saya punya ejen ni dia boleh contribute. Dia boleh membantu orang lain lagi, menyumbang, membuat kebajikan. Dia nak sedekah kat masjid ke, dia nak sedekah kat anak yatim ke, dia nak bagi kat family dia ke, dia nak buat apa, dia bebas. Tapi kalau you tak ada duit, macam mana you nak sedekah? Macam saya dulu kerja kan, duit aku sendiri nak makan pun tak cukup, apatah lagi nak bagi duit kat orang. Tak mungkin. So saya nak siapa yang jadi ejen saya ni, dia dapat 4 benda tu. Nampak tak? Saya tidak jual produk, saya jual peluang. Semua orang nak benda tu. Semua orang nak duit. Semua orang nak ada masa yang lebih. Semua orang nak ada pilihan. Semua orang nak contribute. So saya nak semua ejen saya ni dia dapat benda tu. So macam mana dia nak dapat benda tu? So tak kisahlah you jual apa produk. Produk ni nombor 2 tuan-tuan. Produk ni nombor 2. Yang penting adalah macam mana you jual. Produk ni mungkin satu hari nanti akan bertukar-tukar. Tapi apa yang penting sistem. Alright. So macam benda ni saya tak payah nak reka sistem baru. Saya tiru je orang lain punya. Saya punya kawan dah buat tahun ni 40 juta dah. Sistem yang saya pakai semua sama je. Tahun ni saja dia dah buat 40 juta. Jual kek je tuan-tuan. Mama Sap. Malam tadi saya zoom, saya punya mentor cakap dia punya sale 40 juta. Jual produk je. And then dia punya stokis pun semua tu dah jutawan dah. 4 tahun je, dalam masa 4 tahun. Tapi masa mula-mula dia pun struggle. Dia pun pergi buat kek dekat rumah dia apa semua. Dia lah jual, dia lah pergi hantar apa semua. Lepas tu dia banner dia punya ejen dia tu. So sekarang ni dia punya ejen tu semua yang lama-lama dah, yang 3 tahun dulu tu semua dah jutawan dah. You tak payah nak sibuk pergi buat produk apa semua. Tapi you kena sabarlah. You kena sama-sama membina bisnes tu. So sekarang ni saya baru bermula tuan-tuan. So saya, alhamdulillah saya ada advantage. Saya ada ilmu, saya ada mentor, saya pernah buat bisnes, saya ada pengalaman apa semua. And then kita ada produk, kita ada sistem apa semua. So saya perlukan sesiapa yang nak jadi saya punya team. Kita sama-sama grow. Saya nak semua saya punya ejen ni dalam masa 3 tahun insya-Allah you jadi jutawan. Insya-Allah. Kalau you buat. And then saya pun tak pandai, kita sama-sama grow. Kalau saya salah you tegur. Tegur elok-elok lah kan. Janganlah marah-marah meroyong-royong kan. Sebab saya pun tak pandai. So kalau you nak jadi ejen, you masuk dalam group tu. Nanti kalau you tanya je soalan, and then nanti saya akan tolong jawab, and then team saya akan bantu. You masuk je dalam group tu. Tak payah bayar apa-apa. You masuk je dalam group Telegram saya tu.
Boleh tanya apa saja. Nak jadi dropship boleh, nak jadi agent boleh, nak jadi stokis pun boleh. Tapi yang tadi yang saya tunjuk tu, semua yang buat sale tu dia orang bermula sebagai stokis. Modal RM3,000 tuan-tuan. Kenapa RM3,000? Sebab saya masa mula tu pun saya start dengan RM3,000. Saya buat kereta sewa RM3,000. So saya nak semua orang yang start dengan saya tu paling tinggi RM3,000. You tak payah nak pergi buat ladang sawit, tak payah beli excavator, tak payah nak pergi ni semua, tak payah. Macam saya dulu buat ladang sawit tu RM30,000 tuan-tuan. Lebur macam tu je, dah lah lambat. Kan, abang saya bagi modal dekat saya stiker tu RM7,000, sebab aku tak kena bayar kan. So saya kena return balik, kena pulang balik barang dia tu kan. So banyak orang dia tidak ada ilmu, dia pergi buat benda yang susah. So very simple lah. You nak start business tu, you tak payah nak pening-pening kepala kan. You jual produk orang, you jangan belagak lah, jangan sombong. Jangan jadi macam saya dulu. Dulu belagak tau. Buat apa aku nak jual produk orang, biar aku buat produk aku sendiri kan. Itu yang jadi lambat tu. Itu yang apa, bukannya bertambah senang, tambah hutang lagi kan. So you buang ego. You tak payah nak pening kepala nak buat produk kan. You just jual produk orang, belajar menjual dulu. And then sampai satu masa kalau you betul-betul berjaya, you buatlah produk sendiri. Tapi kalau saya diberi pilihan kan, bila tengok business owner, baik aku jual produk orang. Sebab apa? Bila kita jual produk orang, kita tak payah nak pening pasal production. Kita je ambil barang orang, jual. Contohnya macam ni kan, nak buat rendang daging ni kan, nampak senang kan, tapi very complicated. First, you kena import daging. Import bukannya 1 kilo 2 kilo tu, 1 kontainer tau. You kena import daging 1 kontainer. Okay, masuk daging tu kena kuarantin dekat kilang seminggu. Dia nak tengok daging tu macam mana, kualiti okey apa semua. Okey, dah 1 minggu daging ni dah kena bayar dah. You import, you kena bayar daging tu. Okey, 1 minggu. Lepas 1 minggu barulah kilang ni proses, siap. Dia restock apa semua. And then produk ni dia kena kuarantin lagi seminggu. Kilang nak check okey ke tidak, kualiti apa semua kan. Okey, kalau okey baru dia release. So untuk buat produk ni tuan-tuan, dia ambil masa paling cepat 2 minggu. Itu belum campur lagi nak order daging. So mungkin 3 minggu. So proses nak buat 3 minggu you tak buat duit lagi. You duit keluar je. Tapi kalau you jadi agent, you ambil produk, you jual. Kalau you jadi dropship, kita bagi RM23.75, you jual RM27, dapat RM3 lebih. Sekejapan je, 1 saat je dah buat duit RM3. Yang owner produk ni 3 minggu belum tentu lagi dia buat duit. Kan? Lambat. Tak payah nak pergi sibuk-sibuk buat produk. Kalau you jadi agent, modal RM21.75, you dapat, kalau you jual dapat dah RM5. Tapi kena keluar modal sikit lah kan. Kalau you jadi stokis, you dapat RM20. You jual dapat RM7. Kalau you jadi master stokis, modal RM19, you dapat RM8. Cepat tu. Cepat, tak payah nak ada kilang, tak payah nak import daging, tak payah nak masak, tak payah nak packaging, tak payah nak label semua. Ambil produk orang, jual. Tak kisah, tak semestinya you jual produk, you cari je siapa-siapa yang ada produk, jual je. Alright. So macam mana cara menjual marketing tu, jangan risau. Kalau you berminat, you masuk je dalam group, nanti saya bagi link, you boleh PM saya punya team. And then nanti dia akan ajar lah. Actually saya ada buat ebook jugalah, ebook menu apa semua dah ada, video semua dah ada. Alright. So saya harap you dapat something daripada ni. Okay, so sebelum saya habiskan ni, saya minta maaf lah kalau ada silap, salah apa semua. Saya minta maaf. Dan kalau you belajar something daripada video ni, boleh tak you komen saya jutawan. You komen saya jutawan. Kalau you dapat manfaat lah daripada video ni. Dan saya doakan siapa yang komen, InsyaAllah you jadi jutawan. Saya doakan siapa yang komen saya jutawan, InsyaAllah you jadi jutawan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, InsyaAllah you jadi jutawan. So komen, you jutawan. Alright. Cuba komen sikit. And then jangan lupa you masuk dalam group Telegram tu. And then kalau ada soalan boleh tanya, InsyaAllah saya cuba jawab. Alright. Ya, terbaik. Saya jutawan. Saya doakan Tuan jadi jutawan. Lagi. And then thank you pada yang menonton, thank you yang pada yang share kan. Lagi. Ada tak? Amin. Komen saya jutawan supaya saya boleh doakan
tuan-tuan, perempuan semua jadi jutawan. InsyaAllah. Saya doakan tuan-tuan semua jadi jutawan. Ya, insyaAllah. Jutawan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, insyaAllah boleh. Saya dah cerita tadi permulaan saya. And then kalau you baru lewat tengok apa semua, you tengok balik video ni. Alright, nanti saya share dalam ni, and then you boleh tengok balik. Alright, okay, thank you very much. Seperti biasa, jumpa esok pukul 7.30 pagi. Bye-bye, Assalamualaikum.